Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang melihat rakaman video ni, saya ingin menyentuh tentang Kongres Ekonomi Bumiputera yang bakal berlangsung hujung bulan ini selama 3 hari, 29 Februari, 1 Mac dan 2 Mac, yang Sekretariat utamanya diberi tugas kepada UMNO, tak silap saya, dan pengurusi persidangan Kongres ini adalah TPM sendiri, TPM 1 Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya dijemput dalam satu perbincangan yang dianjurkan oleh DPMM dan juga MTEM, dua NGO ini, gabungan NGO ini, bersama juga dengan MPM, tak salah saya, 3 entiti yang dijemput bersama dengan pihak penganjur, yang majoritinya adalah wakil-wakil di kalangan pihak-pihak pegawai kerajaan sendiri, kementerian dan juga GSC. Jadi saya melihat kertas kerja dan apa yang telah dibentang dalam perbincangan kami NGO, saya mendapati Kongres ini hanya lebih kepada shock sendirilah. Shock sendiri untuk menjadikan satu bahan berita, kononnya usaha kajian untuk menaikkan ekonomi Melayu, yang sebenarnya dia tidak membincang isu-isu berkaitan dengan orang Melayu dengan pihak yang terlibat secara langsung di kalangan penternak ataupun pesawah ataupun pemandu teksi ataupun pekebun kecil, semuanya dipanggil oleh pihak penganjur di kalangan orang yang sebenarnya tidak tahu sebenarnya apa yang berlaku di bawah ni. Mereka mendapat input dan mereka mempelbagaikan analisa mereka, dan mereka akan suap kepada mulut-mulut para peserta yang akan hadir. Yang kita lihat tidak akan ada kesan selain daripada orang kata shock sendiri dan retorik. Walau bagaimanapun, masa perbincangan bersama dengan DPMM dan MTEM dan bersama NGO lain, kita juga mencadangkan supaya jika benar ingin menceritakan tentang isu ekonomi orang Melayu, penyertaan NGO perlu diluaskan, bukan 3 saja. Dan pembabituan dari segi penyediaan isi kandung dan juga segala benda perkara yang nak dibincangkan perlu mendapat apa yang input daripada NGO yang lebih memahami isu-isu di kalangan rakyat di belah bawah ni. Jadi sebentar tadi pun kita di bawah pembela membincangkan juga berkaitan dengan Kongres ini, dan kita dah ambil keputusan sekiranya pembabitan NGO Melayu tidak begitu diambil serius, kita NGO Melayu sarankan boikot sajalah Kongres ini. Dan apa lagi bila PMX sendiri minta menteri-menteri bukan Melayu terlibat sama dalam Kongres Melayu, ianya seolah-olah menghina orang Melayu. Menghina orang Melayu. Kita nak tuntut sesuatu, kita kena tuntut kepada pemimpin Cina, bukan kepada pemimpin Melayu. Apa kejadah ni, minta maaf lah. Satu agak pada NGO Melayu satu penghinaan lah. Jadi kena fikirkanlah, kalau betul-betul pembabitan menteri-menteri Cina dalam Kongres ini, memang kita tadi dah putuskan NGO Melayu boikot sajalah Kongres tersebut. Jadi kita bukan jenis yang mudah terpesona apa saja yang dibuat oleh kerajaan, sebab kita tahu pengalaman kita dah banyak bersama dengan kerajaan, apalagi bersama dengan pemimpin-pemimpin yang sebenarnya tujuan politik lebih daripada utama daripada tujuan untuk bantu orang Melayu. Sepatutnya bila kita lihat paper yang dibentangkan, apa yang nak dibincangkan, kluster-kluster tu semua, seperti mana nak start semula
seperti nak dibuat baru. Sedangkan dasar-dasar yang pernah dibuat oleh kerajaan sebelum-sebelum ini sangat bagus. Zaman Tun Razak, zaman Hussein On, zaman Tun Mahathir, zaman Sri Najib, zaman Tan Sri Muhyiddin dan juga Ismail Sabri itu agak kita boleh excuse lah kerana pembabitan dengan COVID ni masalah. Jadi dasar-dasar yang dibuat oleh pemimpin besar dulu semua dah cukup. Pelaksanaan saja. Pelaksanaan di segi ekonomi, nak kita cerita ekonomi B40 di bawah ni, rakyat di bawah ni, yang kebanyakannya dasar-dasar tu untuk bantu rakyat di bawah ni. Tapi sampai satu tahap ianya lebih kepada dikuasai oleh kapitalis yang mempunyai banyak modal, dan ada juga kapitalis di kalangan orang bukan Melayu yang mengambil kesempatan yang dibiarkan oleh pemimpin Melayu sendiri, tutup mata seolah-olah tak nampak. Banyak contoh-contoh, umpama saya dah beritahu dalam forum baru-baru ni, isu dasar untuk bantu pendapatan rendah untuk teksi, umpama permit teksi. Patutnya ini satu unit teksi ni bukan 50,000 60,000 je ke, kecil saja modal kita bagi kepada mereka ni. Modal nak keluarkan teksi baru lebih kurang dalam 5-6 ribu je, dah dia orang boleh usahakan. Tapi dalam pada itu pula buka kepada syarikat-syarikat pula dasar untuk menswastahkan segala benda. Persyarikatan kononnya boleh mendatangkan kepada cukai kepada negara. Betul ke dapat cukai daripada syarikat-syarikat? Bagi kepada ketua cawangan, bagi kepada kroni menteri, kroni kawan-kawan bahagian, seorang 10 permit, 20 permit dia ni. Bukan juga meniaga running pun, dia bagi kepada syarikat-syarikat yang running taksi seperti Public Cab, Uptown, Sunlight sebelum-sebelum ni. Jadi mereka yang dapat permit ni bagi kepada syarikat-syarikat running, yang syarikat ni pun nak untung, syarikat ni pun nak keluar modal, cari partner-partner untuk keluarkan modal. Jadi partner toke ni pun nak untung, toke yang running ni pun nak untung, Melayu yang dapat permit pun nak goyang kaki dapat setiap bulan. Yang jadi mangsanya driver taksi, pulun pagi sampai petang nak dapatkan RM45 hingga RM50 sehari untuk sewa je, belum dapat lagi gaji. Jadi kalau kita fikirkan, sebenarnya driver taksi yang ada permit sendiri sebulan di bank bayar baru 500-600 saja. Tapi bila persyarikatan ni, mereka pulun satu hari perlu cari kurang-kurang 100 lebih sehari, dapat gaji dan dapat sewa. Sewa tu akhirnya satu bulan sampai 1,600, 1,700. Bayar kat loan kereta tu sebenarnya 500 lebih, 600 ya sebulan. Jadi inilah contohnya kapitalis mengambil hak orang di bawah ni. Kenapa kerajaan benarkan ni depan mata? Betul ke nak tolong Melayu, orang yang susah bawah? Syarikat teksi ni, kalau teksi ni, pemain-pemain teksi ni, driver teksi ni, sebenarnya kalau kita buat betul-betul, mereka tak perlu bantuan BRIM ke, sara hidup ke. Sebab mereka, kita boleh tentukan bagaimana nak mereka jalankan teksi ni supaya mereka boleh dapat hasil yang lebih baik setiap bulan, dan juga setiap tahun ada dividen. Malah income sebagai kita boleh galakkan agensi ataupun GSC kerajaan meletak iklan dekat badan-badan teksi ni. Dan teksi ni tak semestinya Proton, boleh sampai satu tahap Mercedes yang usia 7-8 tahun masih bagus lagi. Daripada kita bagi kepada syarikat-syarikat yang bagi permit import apa semua tu, bagilah tak apa. Tapi teksi ni kita boleh arahkan mereka bergabung, buat satu-satu badan untuk bagikan dia orang import kereta untuk kegunaan teksi itu sendiri. Ini teksi ni nak bawa, nak beli kereta recon, kena beli dengan syarikat import kereta. Padahal kerajaan boleh bagi kepada teksi ni terus untuk diimport kereta. Kalau Mercedes ni baru 50,000 saja kat luar negara. Mercedes 7-8 tahun tahan, boleh tahan sampai 20 tahun pakai. Jadi
penumpang duduk selesa, taklah mahal sangat tambang, dia boleh bekerja 8 jam sehari cukup. Bayangkan mereka sekarang ni tak ada cuti. Kalau ada cuti pun dia orang terpaksa bawa, mana dia tak ada rehat. Tak ada rehat daripada taksi. Ini contoh taksi. Belum saya cerita banyak lagi dasar-dasar yang untuk bantu orang bawah, tapi telah dirampas oleh kapitalis. Apalagi sekarang ni di bawah kerajaan Madani, terlihat baru 1 tahun pertama ni tidak ada apa-apa dasar baru. Bukan kata nak betulkan yang tak betul sebelum ni, dasar-dasar bagus, dasar baru pun dia orang tak boleh buat untuk bantu orang Melayu sekarang ni. Jadi kongres-kongres yang nak buat ni, kalau masih lagi tak nampak benda ni nak perbetulkan, lupakan sajalah. Benda yang disedia yang bagus, cuma nak perbetulkan. Yang saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum jadi kerajaan, jadi pembangkang, melaung-laungkan macam-macam nak bantu orang Melayu ni di bawah ni. Tapi setahun lebih masa itu berlalu begitu saja. Tak ada apa pun untuk orang Melayu sekarang. Malah kepentingan Melayu perlahan-lahan diusik, termasuk juga dengan Boston Plantation yang hasilnya cukup lumayan untuk memberi kepada LT pentabung, yang benda tu keuntungan jatuh sampai ke bawah orang Melayu, tapi sekarang dijual kepada syarikat bukan Melayu. Lepas untuk membantu masalah kewangan LT. Masalah kewangan LT dulu tak ada. Kenapa sekarang ada masalah kewangan? Apa masalahnya? Cari sendiri apa masalah ni. Dia terbabit langsung dengan LCS ke apa ke. Dan juga daripada syarikat beberapa buah syarikat untuk dalam yang mendapat konsesi tol, sekarang ni dikumpulkan semua, disatukan bagi pada satu syarikat Taikun Besar. Ini dasar yang apa yang dibuat oleh kerajaan yang ada sekarang ni. Saya kritik ni benda yang jelas kena ambil perhatian lah. Apa yang dibangkitkan oleh banyak NGO. Itu sajalah. Ini berkaitan dengan sekali lagi isu-isu yang saya katakan tadi. Kongres Ekonomi Bumiputra patut tumpukan dalam usaha untuk memastikan dasar-dasar yang bagus dulu diperbetulkan, dan diutamakan mereka-mereka di bawah, kerana mereka-mereka di bawah ni, kalau kita perbetulkan dasar-dasar tu, dia punya cara tata kelola yang selalu PMI sebut, kita tak perlu bantu lagi setiap bulan, setiap tahun tak perlu bantu lagi. Yang masalahnya sekarang, mereka diganggu hak mereka yang besar ni. Sebenarnya dia ada bidang dia sendiri. Bidang dia sendiri ni kalau dapat peluang, mereka boleh bertahan 3-4 tahun dia punya keuntungan. Ni orang Melayu ni kais pagi makan pagi ni, gaji hari. Sama juga saya cerita pasal driver bus express. Mereka semua gaji hari, trip ikut hari. Kalau musim perayaan banyaklah mereka punya peluang. Tapi kalau tak ada perayaan, mereka cari pekerjaan sambilan, buka pasar malam, ikut orang meniaga, orang ke laut. Kadang tak cukup tidur, tiba-tiba pagi saya kat bas telefon, ada trip ke Alustar. Dia dengan tak cukup tidur itulah dia bawa bas. Ini yang kadang-kadang insiden, yang pakai, yang terpaksa makan pil kuda nak tahan ngantuk. Ini semua ni angkara disebabkan tata kelola menguruskan pendapatan ataupun perniagaan ataupun ekonomi orang bawah ni tidak dibuat yang betul. Walaupun dasar dah ada bagus, tapi tak buat yang betul. Ini banyak lagi kau kena huraikan benda ni. So saya lihat kongres ni sebenarnya tak ada ke mana lah dari segi paper yang kita orang teliti baru-baru ni. Jadi itulah terpulang pada kajian, nak terus-teruslah. Dan NGO-NGO Melayu insyaAllah selepas 5-6 bulan kongres yang dibuat oleh kerajaan ni, NGO Melayu akan buat sendiri Kongres Ekonomi Bumiputra yang dia kelolakan oleh NGO Melayu, dan kita akan bentangkan berapa banyak masalah-masalah Melayu yang ditutup oleh mata pemimpin-pemimpin Melayu sendiri. Sekian.